Assalamualaikum dan selamat pagi para penonton sekalian. MHI bersiaran pada pagi ini dan bersama Fareha dan Nas untuk menceriakan anda semua, insyaAllah. Salam Jumaat semua. Harapnya sihat walaupun cuaca kita kan kadang-kadang semalam macam cerah sikit, lepas tu petang hujan sikit. Jadi apa-apa pun kita sebagai rakyat Malaysia dah tahu, dah maklum bahawa hujung tahun ni memang monsun. Jadi kita juga harus peka kepada cuaca yang dilaporkan oleh Met Malaysia. Tepat sekali. Jadi pada 23 Disember ini kita masih dalam keadaan cuti sekolah dan kepada anda ibu dan bapa yang masih keluar beriadah, terutamanya sedang berkelah di kawasan sungai dan juga di tepi pantai. Harap-harap kita pantaulah anak-anak kita. Kalau boleh kita elakkan terus ya. Kawasan tu kalau kan. boleh. Tapi saya faham kadang-kadang kita sebagai satu family kita dapat perancangan dan sebagainya. Kadang-kadang saya tahu memang sukar untuk kita undurkan diri, tapi untuk keselamatan apa nak buat. Jadi kita lihat keadaan cuaca kita pada pagi ini. Kita berikan sedikit informasi. Ini dia beberapa tempat yang dilaporkan ramalannya ada hujan, ada yang cerah. Pagi Nas, ini mana kalau cerah tu? Dekat Labuan, Kangar, ini antara lokasi-lokasinya. Dan apapun seperti biasa, Met Malaysia memberikan juga amaran hujan berterusan yang akan memberikan sedikit risiko bahaya banjir. Ini nampaknya warna merah ini menunjukkan hujan sangat lebat berterusan dijangka berlaku di Sarawak. Baik rakyat Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan juga Betong, ini diberikan amaran ya, hujan berterusan maknanya akan ada risiko banjirnya. Maka warna oranye tu keadaan buruk, hujan lebat berterusan dijangka berlaku di Sarawak, Sarikeh dan juga Mukah, iaitu di Tanjung Manis dan juga Daro. Pada kawasan kuning pula dijangkakan hanya dalam keadaan waspada. Hujan berterusan dijangka berlaku di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang ya. Dan inilah dia setakat ini laporan daripada Met Malaysia 23 Disember pada pukul 9 pagi tadi, insya-Allah. Dan hari ini juga kita bawakan rakan tugas kita, kita dah terbangkan beliau ke negeri Kelantan untuk memberikan sedikit perkembangan. Bagaimana keadaan di sana, nak tahu juga. Kata ada kawasan yang dah surut, ada juga kawasan yang mulai naik. Tepat sekali. Khususnya di Terengganu, di Dungun semalam. Di Dungun dan juga Tumpat ya. Betul. Kalau Kelantan nak tahu juga macam mana keadaan pascanya, bagaimana pula mangsa-mangsa banjirnya. Baiklah. Jadi di sini kita juga memberikan anda sedikit update tentang tragedi yang telah berlaku di Batang Kali ya. Setakat ini 4 lagi mayat yang telah dijumpai, mangsa telah dijumpai, dan kita hanya mencari seorang lagi mangsa yang dijangkakan seorang kanak-kanak lelaki ya. Jadi kita doakan misi menyelamat daripada anggota-anggota keselamatan kita akan berjalan dengan lancar. Semuanya bergantung kepada cuaca. Semalam kita terpaksa berhenti pada pukul 10 malam kerana cuaca yang buruk dan juga keadaan tanah yang tidak stabil ya. Okey, tadi Nas bercakap berkenaan dengan tragedi Batang Kali ini yang terpapar di Dada Akhbar hari ini, terutamanya di Harian Metro dan juga Berita Harian. Sedikit ini perkongsian di muka hadapan. Tiada hari tanpa pilu. Itulah yang dirasai oleh rakyat Malaysia setakat ini. Ini merupakan hari ke-8 misi menyelamat di Batang Kali, dan seperti kami katakan, hanya seorang lagi mangsa yang masih sedang dicari, tapi harapannya sangat-sangat tipis ya. Kita mengharapkan juga sebab segala usaha telah dilakukan, ATM dan juga PGA telah digerakkan untuk mencari di sungai kan. Okey, hari ini juga kita nak kongsikan ini berkenaan dengan bagaimana pengorbanan dan juga jasa besar seorang remaja berusia 14 tahun. Beraninya beliau menyelamatkan seorang kanak-kanak berusia 13 tahun yang lemas di pantai. Ini antara yang tular visualnya. Bayangkan orang yang berdekatan semuanya tidak mampu, tidak berani. Kita tahu bagaimana keadaan bila berdepan dengan orang yang lemas. Tetapi inilah dia langkah yang diambil oleh Muhammad Zulfikar Asmadi. Seorang remaja berusia 14 tahun yang telah dianugerahkan anugerah hero di Jabatan Bomba kita. Assalamualaikum adik Muhammad Zulfikar kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Lembut suasana suara dia. Macam mana cuti sekolah ni? Seronok? Mak. Seronok. Okey. Panggil apa? Panggil Zul ke panggil apa? Along. Panggil Along. Okey, Along. Saya pasti anak sulung daripada Pak Radik ni panggilnya mesra panggil Along. Okey Along, apa pun kami ucapkan tahniah di atas penghargaan dan iktirafan yang diberikan oleh Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia di atas jasa dan juga pengorbanan Along menyelamatkan. Jadi kita ni
Makcik-pakcik nak tanya. Makcik-pakcik. Betul. Pakcik-pakcik nak tanya ni. Okey. Apa yang telah terjadi di pesisiran pantai tersebut? Macam mana Along keberanian tiba-tiba ternampak insiden tersebut dan apakah perasaan anda ketika itu? Silakan. Situ saya duduk makan. Situ tengah lepak mama. Tengah duduk ramai. Berborak-borak. Masa tu ayah ada sekali? Ayah tak ada. Ayah tak ada sekali. Masa tu ayah kat mana ayah? Kat rumah. Kat rumah. Okey. Jadi tengah lepak dengan kawan-kawan ni tiba-tiba ternampak Laut Tengah memang pasang bergelora lah masa tu ya? Memang bergelora tapi ada orang panggil orang. Ada panggil. Ada orang yang panggil. Dia panggil kenapa tu? Orang panggil tak tolong. Minta tolong. Tapi masa tu kan keadaan ombak kuat. Tapi bagaimana? Sebenarnya memang sepatutnya kan macam kita tahu kalau ombak kuat tak dibenarkan ni. Tapi keadaan tu bagaimana sebenarnya? Memang Along nampak kejadian tu ke ataupun awak terkejut rupanya ada orang rupanya bermandi-mandi di situ? Orang nampak, orang lain nampak. Lepas tu dia panggil lah. Panggil. Dia panggil tapi awak yang tergerak hati untuk pergi ke depan? Jadi bila pergi ke depan tu apa yang awak nampak? Apa orang lemah. Lemas. Dia tenggelam timbul masa tu? Jadi masa tu, jadi awak terfikir untuk cari perahu dan bukan berenang sendiri nak selamatkan dia ke macam mana? Ada pakcik dia seorang bagi tahu. Dia bagi tahu. Dia bagi tahu jangan berenang, pergi ambil perahu. Jadi awak masuk dalam perahu tu sekali, awak pergi seorang-seorang ke ada orang sekali kat dalam tu? Dalam tu seorang-seorang, masa ambil perahu tu 2 orang. Tapi dalam perahu tu awak seorang aja. Wah. Tu perahu siapa, Along? Perahu orang situ lah. Oh, situ lah. Okey. Nak tanya, bagaimana sebenarnya perasaan takut dengan ombak, perasaan bahawa kita nak berdepan dengan orang lemas ni, kita pun berisiko tinggi juga. Tapi Along mengambil keputusan untuk menyelamat tu. Dari mana datangnya keberanian tu? Tuhan berat hati. Apa yang Along fikir masa tu? Tak fikir panjang. Tak fikir panjang. Selamat. Tahu fikir nak selamatkan je. Selalunya kat sini Along hanya mengikut naluri lah. Kita kena selamatkan dia terus kita buat saja macam tu ya. Jadi perasaan ayah pula macam mana bila mendapat tahu bahawa anak anda telah menyelamatkan seorang lagi insan daripada mati lemas. Perasaan Encik Asmadi kita, silakan. Perasaan saya sebenarnya masa itu saya tak tahu. Saya tak tahu. Setelah saya balik rumah, kebetulan dia pun keluar. Along keluar, pergi pantai. Lepas tu, kejap tu, dalam pukul 5.40 dia balik rumah balik. Dia cakap, saya dah selamat orang ni nanti. Orang lemah. Yang tahu tu. Macam tu je? Lepas tu, dah pergi berapa orang? Dia pergi seorang je. Orang ni tu, ombak-ombak ni, ombak kuat ni. Dia tu, orang suruh dia tu. Ayah perlu dia tu bawa sampang dia tu. Along ni memang pakar bawa sampan ke berenang ke, mungkin saya seorang ayah. Along ni macam mana orang ada kemahiran yang tinggi dari segi mendayung sampan ke apa ke? Sebab saya ada boat besar. Saya sentiasa pergi kat boat besar tu dengan melalui sampan kecil. Dah biasalah. Sampan kecil tu. Jadi perasaan Encik Asmadi bila mendapat tahu dan bahawa anak anda menerima anugerah hero bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Macam mana perasaan tuan? Perasaan terharu lah. Dan saya pun nak ucap tahniah lah kepada seluruh rakyat Malaysia ni kerana telah memberi semangat yang positif untuk anak saya ni. Betul. Jadi, apa saya tengok komen-komen di Facebook, di Twitter, di TikTok sekarang ni tengah naik. Jadi terharu. Saya rasa tak tahu nak cakap apa. Alhamdulillah. Mana pergi si Along kita? Muhammad Zulfikar Asmadi. Macam tu. Dia malu kot. Dia malu. Okey. Apa pun kami ucapkan tahniah dan terima kasih banyak-banyak di atas. Ini adalah satu contoh yang sangat besar. Ditunjukkan di pertontonan kepada rakyat Malaysia pada usia 14 tahun ni kan. Mungkin nak tanya sikit lah. Kawan-kawan Along semua macam mana? Ada tegur-tegur ke? Ada telefon? Iya ke? Kau selamat kau naik bot?
Ada ya. Adalah juga ya. Okeylah. Jadi alhamdulillah, terima kasih di atas khidmat anda. Semoga terus dan berani menghadapi cabaran anda ya Long. Okey, terima kasih Muhammad Zulfikar Asman dan juga Cik Asmadi sebagai ayah. Okey, itu dia sedikit perkongsian. Saya rasa ini cukup membanggakan juga dan memberi yang teladan yang baik sebenarnya. Saya bertanya kepada Fariha tadi ya, kepada para penonton kita, kalau anak awak yang buat semua ini, apa perasaan anda? Kalau anak saya baru dapat tahu awak pergi selamat ke orang. Ya Allah, pertama kali agaknya saya cubit dia dulu. Macam berani kau buat macam ni. Lepas tu baru kita peluk dia, baru kita sayang dia. Tapi itulah dia naluri ibu dan ayah. Tapi pun itu yang dilakukan, banyak keberanian yang luar biasa lah. Itu sangat-sangat luar biasa. Bayangkan, bukan mudah untuk pergi sana dengan ombaknya, dengan perahu kecilnya kan. Beberapa kali. Tepat sekali. Okey, baik, di sini pula kita berikan pendekatan terbaru keadaan banjir di Pantai Timur ya. Dan di sini usaha pihak penyelamat dalam membantu memindahkan penduduk-penduduk yang masih terperangkap dan terkesan akibat banjir, dan kemalangan jiwa yang berlaku dijumpai semalam ya, yang dikhabarkan lemas. Jadi kami pun menghantar wartawan kita dari Aminah Soleha. Ya, Aminah Soleha. Jadi kita ada perkembangan terbaru, kita saksikan. Banjir yang melanda beberapa buah negeri seperti di Kelantan, Terengganu, Johor, Perak dan Pahang sejak 2 minggu lepas secara keseluruhannya telah melibatkan hampir 66,000 mangsa. Sehingga hari ini, misi menyelamat dan membantu mangsa-mangsa banjir terus giat dijalankan. Antara agensi-agensi yang terlibat adalah Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, JBPM, Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, SMART, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA dan sebagainya. Tim Malaysia hari ini sendiri berpeluang ke lokasi banjir di Kelantan untuk turut sama menyertai Pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pasir Mas Kelantan dalam misi mencari dan menyelamat mangsa banjir yang dilaporkan hilang pada 4.30 petang Selasa 20 Disember lalu di Kampung Cenderai, Pasir Mas, Kelantan. Menurut penolong penguasa bomba dan penyelamat Pasir Mas, Ahmad Ridwan Muhammad Ghazali, pihaknya telah menerima panggilan kecemasan untuk mencari mangsa yang gagal ditemui selama 24 jam oleh keluarga mangsa. Muhammad Zawawi Hamid, 45 tahun, sebelum itu dipercayai sedang melakukan kerja-kerja pembersihan di kawasan luar rumahnya, namun beberapa jam selepas itu gagal dikesan oleh keluarganya. Menurut abang mangsa, Ahmad Nasir Hamid, 49 tahun, dia menyedari adiknya hilang setelah menyedari juadah tengah hari yang disediakan oleh isterinya tidak disentuh oleh mangsa. Duduk maya saya, kita nyepel siap dengan, pergi datang rumah, dah makan nasi dah siap dengan, kita tidur tak cekak. Lepas tu kita duduk buah lebih kurang kedai kopi ya, tali pukul ni, kita keliling. Mana orang Tino tu tanya, kata apa Pak Adik tak ambil lauk ni? Mana kita, kata pelik juga ni. Kita naik atas rumah. Kata budak ni apa ya? Mana togeh poyuk belangu tu menapung habis. Mana dia pagi tadi kuat nyepeh. Atas rumah tak nyepeh. Mana kita bas tersedak hati tu. Mana naik atas rumah. Tak cara lagi tengok-tengok dia dalam bilik tu tak ada berlaku. Lepas tu dalam pukul 11.30 tu kita nak cari bagi dia pula. Telefon ada telefon. Lepas tu mana IC pun dia ada. Kalau dia daftar banjir, dia mesti kena bawa. Lepas tu, tanya dia, ada berlaku. Rokok dia pun ada, dia gagal mutu, kita tengok. Kata pelik dia, tak ada dah ni. Tanya khabar-khabar kan. Kalau pun ada daru pukul 26 malam tu lah. Ada mutu lah, anak-anak daru pakai cari berlaku. Kita tak boleh tahu siapa kalan. Misi mencari dan menyelamat mula dilakukan kemarin jam 5.30 petang. Sejurus saja JBPM menerima laporan. Namun misi tersebut terpaksa diberhentikan atas faktor keselamatan. Air banjir telah berada pada paras bahaya dan memerlukan bantuan khas daripada pasukan penyelamat DIA PPDA JBPM. Kemudiannya, usaha diteruskan semula pada jam 9.30 pagi, Khamis, dengan bantuan pihak PPDA Pengkalan Cepat. Kecekapan dan kerjasama kedua-dua pasukan akhirnya mangsa berjaya ditemui. Saya mengarahkan satu jentera bersama
6 anggota untuk membuat pemantauan pada petang semalam. Jadi selepas jam 7 kita menghentikan operasi dan kita mulakan semula operasi pada pagi ini pada jam 9.30 pagi tadi. Dan alhamdulillah pasukan penyelamat di air daripada Balai Bomba dan Pengkalan Cepa seramai 5 anggota datang untuk membantu mencari dan menyelamat. Kemudian pada jam 10.45 alhamdulillah kita dibantu oleh pasukan PPDA dan menemukan mangsa di bawah rumah mangsa dan tersangkut di papan lantai rumah mangsa sendiri. Kejadian ini memberi kesan mendalam buat keluarga mangsa dan penduduk setempat. Setiap kali musim banjir, ada sahaja laporan mengenai kehilangan nyawa yang dilaporkan. Lebih menyayat hati, banjir kali ini merenggut nyawa seorang bayi lelaki berusia 15 bulan seawal 19 Disember lalu. Malang tidak berbau, namun kita perlulah sentiasa berhati-hati dan berwaspada dalam apa jua situasi dengan keadaan yang cuaca yang tidak menentu. Jadi kami di Malaysia hari ini mengucapkan takziah kepada ahli-ahli keluarga mangsa yang telah terkesan akibat bencana banjir kita di sini, kehilangan nyawa, kehilangan harta benda ya. Dan kita di sini ingin berlintas langsung bersama wartawan kita di Kota Baru Kelantan sedikit masa lagi untuk perkembangan terkini apa yang sedang berlaku di Ground Zero ya. InsyaAllah kalau kita dapat bersama dengan beliau. Baik, Aminah Soleha. Aminah Soleha, wartawan MHI di Kelantan. Waalaikumsalam Nas dan Fariha dan seluruh penonton Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Okay, baiklah, sekarang ni sebenarnya saya berada di Kampung Pelangi, Kota Baru Kelantan, di mana seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini adalah keadaan Sungai Kelantan pada ketika ini, pada pagi ini. Saya bawakan secara langsung keadaan Sungai Kelantan pada ketika ini. Alhamdulillah menunjukkan penurunan dan seperti yang anda dapat lihat di belakang sana, kalau anda dapat lihat kubah emas itu adalah tambatan diraja yang menjadi salah satu tempat untuk penduduk di sekitar Kelantan ataupun orang ramai meninjau sendiri keadaan Sungai Kelantan untuk mereka membuat persediaan bagi menghadapi banjir ini. Aminah, mungkin boleh berikan sedikit pengaruh cuaca bagaimana? Pagi dengar nampak macam tenang je, bunyi burung dan sebagainya. Ya, betul. Ya, betul. Alhamdulillah pagi ini cuaca menunjukkan sangat baiklah. Cerah, tidak hujan. Sama juga seperti semalam. Kali terakhir hujan adalah sekitar jam 4.30. Itu pun hujan yang renyai saja. Kemudian kembali seperti biasa. Semalam pun tidak ada sebarang hujan yang terjadi berlaku. Alhamdulillah setakat ini. Dan ingin juga bertanya kepada keadaan mangsa-mangsa yang telah yang berada di kawasan PPS ya. Jadi saya difahami ada pengurangan mangsa-mangsa yang ada yang telah balik ke rumah. Jadi macam mana keadaannya di sana? Betul. Di sini PPS lebih mangsa masih lagi ada, iaitu setakat pagi ini jam 9 pagi mangsa menunjukkan sebanyak lebih 23,000 mangsa dan melibatkan 7,000 keluarga, tapi jumlah tersebut berkurangan. Tapi ada kawasan-kawasan yang masih teruk, iaitu seperti di Rantau Panjang, air masih termenung, di Pasir Mas menunjukkan penurunan sedikit demi sedikit dan di Tumpat sekarang ni pihak agensi sini sedang memfokuskan kawasan di Tumpat kerana difahami air sedang mengalir ke arah sana pula. Okey, Aminah, sekarang ini antara individu yang paling dekat dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kan, antara agensi yang digerakkan untuk banjir di Kelantan. Bagaimana dengan gelombang kedua? Ada tak yang mereka gusarkan? Macam mana dengan keadaan amarannya? Ya, betul. Memang mereka menjangkakan akan adanya gelombang kedua dan sebarang kemungkinan akan berlaku. Semua agensi sedang giatlah memperjalankan dan berhati-hatilah untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku dan mungkin berlaku. Tapi setakat ini alhamdulillah saya tengok keadaan cuaca tiada hujan lagi yang berlaku. Mungkin itu akan mengurangkan sedikit risiko. Bagaimanapun, Met Malaysia tetap meramalkan 6 negeri yang risiko untuk berada pada bahayalah sekarang saya kira. Baik. Terima kasih Aminah di atas laporan anda dan semoga terus bersiap siaga di sana. Jaga diri, melakukan tugas.
Baik, terima kasih Nas dan Fariha. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Aminah Solehah Abdul Latif, wartawan Emission yang kita hantar untuk berikan melaporkan perkembangan terkini di Kelantan. Jadi nampaknya amarannya untuk anda yang berada di 6 negeri tersebut untuk bersiap siaga untuk gelombang kedua. Mana tahu kita sediakan payung sebelum hujan. Dan kita berehat seketika, selepas ini kita akan bincangkan topik tentang bagaimana kita ingin orang kata recover daripada banjir ini dari segi kewangan. Macam mana kita nak susun kewangan kita untuk meneruskan hidup. Semuanya selepas ini. Saban tahun, Malaysia berhadapan dengan musibah banjir akibat hujan lebat berpanjangan pada pertengahan November hingga akhir Disember. Tragedi bah ini pastinya memberi kesan mendalam serta kegusaran kepada kebanyakan mangsa, terutama mengenai kehidupan pasca banjir. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, kehilangan nyawa serta kerosakan harta benda turut membawa kerugian sehingga jutaan ringgit. Melihat kepada senario yang berlaku, setiap mangsa yang terjejas memerlukan perancangan kewangan yang baik demi kelangsungan hidup selepas banjir. Bantuan-bantuan untuk isi rumah terhadap kemusnahan atau pembaik pulihan rumah-rumah yang telah diumumkan oleh pentadbiran kerajaan yang lalu, kita akan terus laksanakan. Tidak dinafikan, bantuan kerajaan seperti wang sumbangan bernilai RM1,000 kepada mangsa yang berdaftar sedikit sebanyak memberi sinar baru buat mereka. Namun, perancangan kewangan jangka panjang yang meliputi keperluan asas seperti pakaian, tempat tinggal, kesihatan dan pendidikan tetap menjadi keutamaan demi memenuhi tuntutan hidup. Dengan keterbatasan sumber kewangan akibat bencana ini, apakah langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh mangsa dalam merancang perbelanjaan? Itulah dia, Kerajaan Persekutuan telah pun menyalurkan dana sebanyak 100 juta buat Kelantan dan Terengganu untuk kerja-kerja baik pulih dan kita keluar daripada keadaan bencana ini. Tapi kepada ahli-ahli keluarga, kepada mereka yang duduk di kawasan-kawasan yang bakal terkesan dengan bencana seperti tanah runtuh dan sebagainya dan banjir seperti yang kita lihat sekarang ini, bagaimana untuk bersiap siaga dari segi kewangan untuk menghadapi risiko-risiko seperti ini. Jadi dengan itu kita bersama dengan Dr. Adam Zubir, perunding kewangan kita untuk membincangkan topik ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana bersama kita untuk berkongsi tentang topik ini yang saya rasa amat penting untuk penonton-penonton kita cakna ya. Jadi kita mulakan dengan perancangan perbelanjaan. Saya faham, bayangkan kalau kita berada di tempat mereka, baru saja berlaku bencana alam, kita balik ke rumah, Allahu Akbar. Apa yang kita kena buat dulu? Sampai saya boleh bayangkan betapa buntunya, tak tahu apa nak buat ni. Jadi sebagai langkah persediaan, apa yang harus dilakukan dari segi kewangan? Silakan. Okay, terima kasih Nas di atas soalan sebentar tadi. So, kalau kita cakap pasal perancangan kewangan, saya suka gunakan perumpamaan yang mudah untuk semua masyarakat kita. Kalau kita nak merancang kewangan, kita kena lihat dari sudut pandang keperluan berbanding dengan kehendak. Itu yang paling penting. Kalau kita tengok dari sudut keperluan misalnya, apabila banjir sudah surut dan kita nampak keadaan rumah kita, kita kena go back to basic. Apa yang perlu? Contohnya benda yang perlu, contohnya kalau kita ada TV, adakah TV kita rosak? Adakah kita perlu baiki TV tersebut ataupun kita perlu cari pakaian ataupun cari pakaian untuk kita pakai misalnya. TV mungkin kita boleh hidup tanpa TV untuk beberapa hari atau beberapa minggu. Tetapi pakaian adalah satu keperluan yang penting untuk kita. Asas. Ataupun makanan misalnya. Sebab bila dah rumah kita ditenggelami dengan banjir, makanan semua dah rosak. So maksudnya kita kena penuhkan dulu makanan. Mungkin peti sejuk itu menjadi satu keperluan. Sebab sekarang ini kalau kita nak simpan makanan tanpa peti sejuk agak sukar. Contohnya makanan-makanan yang mentah ataupun kita perlu simpan ayam, ikan, daging dan sebagainya. So, kalau kita lihat dari sudut pandang keperluan dan kehendak, insya-Allah kita boleh membelanjakan duit kita dengan betul. Kalau kita terus tengok benda yang paling kita mahu, contohnya kita nak TV, lepas tu kita terus berbelanja sakan misalnya untuk memperbaiki keadaan rumah kita kepada sedia kala, itu yang mengakibatkan kadang-kadang duit tak cukup untuk
beli barang-barang keperluan. Ini yang bahaya. Jadi asasnya di sini sumber makanan dan minuman yang bersih dahulu ya. Betul. Itu nombor satu. Dan dikirakan kebersihan pakaian yang kita pakai. Bagaimana pula dengan kerosakan fizikal di kediaman? Adakah itu menjadi keperluan asas juga? Ya, seperti kalau barang-barang elektronik misalnya, barang-barang macam barang-barang perkakas di rumah. Peti sejuk, mesin basuh dan sebagainya. Peti sejuk, mesin basuh. So, macam saya katakan sebentar tadi, maksudnya walaupun barang-barang elektronik ini pun ada, kita boleh bahagikan mana satu yang penting, mana satu yang perlu didahulukan untuk kita baiki terlebih dahulu. Tapi lagi satu, kita pun kena bertanya pada diri kita juga. Kadang-kadang kita cepat sangat untuk membeli barang-barang baru, sedangkan perkakas-perkakas rumah, mana tahu kita boleh baiki perkakas itu rumah saya tersebut. suka. Jangan kita boros, jangan kita buangkan begitu saja ya. Ya, mungkin kalau dah banjir, mungkin lumut mungkin dah tak cantik, berlumpur dan sebagainya, walaupun rupanya tak seperti sedia kala, tetapi kalau kita boleh baiki dengan kos yang lebih rendah, misalnya 1/3 ataupun 1/4 daripada kos untuk membeli perkakas yang baru, maka lebih bijak kalau kita membaiki alat perkakas kita. Dan kita kena tahu juga ataupun setengah barang-barang elektronik ini mungkin ada waranti ataupun ada apa-apa jaminan. Misalnya kalau kita ambil sebelum kita membeli sesuatu perkakas tersebut, kita mungkin boleh gunakan jaminan itu untuk menggantikan barang-barang yang kita perlu. Sebenarnya untuk waranti itu agak sukar juga kerana waranti tidak orang kata merangkumi bencana alam. Tapi mana yang boleh kita cuba. Kita cuba sedaya upaya. Dari segi simpanan kewangan pula macam mana? Okey, kita tahu apa yang kita harus belanjakan. Bagaimana harus kita agihkan dana-dana kita? Macam mana kita harus bersiap siaga? Orang kata preemptive strike lah. Ini maksudnya sekarang ni dah berlaku, okey, tapi apa yang kita harus buat untuk melindungi diri kita pada masa hadapan? Betul. Sebab itu dalam perancangan kewangan, saya seorang perancang kewangan, bila kita bercakap dengan mana-mana orang kat luar sana, kan, saya selalu nasihatkan kepada orang ramai, tak kisahlah kita berada di mana sekalipun, status kewangan kita di mana sekalipun, semua orang wajib mempunyai tabung simpanan kecemasan. Benda ini sangat-sangat penting. Apa yang dimaksudkan dengan tabung simpanan kecemasan ini? Maksudnya kita harus ada dana yang kita simpan setiap bulan. Contohnya kalau gaji kita masuk misalnya RM3,000. Okay? Daripada RM3,000 itu kita ambil sebahagian. Saya sarankan 10%. 10%? Ya, 10%. Jadi kalau 10% daripada RM3,000 bermaksud RM300 kita simpan untuk bina tabung simpanan kecemasan kita. Tabung simpanan kecemasan yang cukup ataupun yang ideal untuk rakyat Malaysia ini adalah sebanyak 6 bulan simpanan perbelanjaan kita. Maksudnya bukannya gaji kita, perbelanjaan kita. Contohnya kalau kita belanja setiap bulan untuk bayar bil air, bil elektrik, bayar duit rumah, bayar loan, bayar hutang kereta, bayar barang-barang dapur misalnya. Contohnya kos ataupun perbelanjaan yang kita kena keluarkan setiap bulan adalah RM2,000, maka tabung simpanan kecemasan yang ideal untuk seseorang individu yang mana perbelanjaannya RM2,000 adalah 2,000 kali dengan 6 bersamaan dengan RM12,000. So RM12,000 ini kita harus ada. Kalau perbelanjaan kita RM2,000 yang kita simpan sama ada dalam bank kita ataupun kat tempat-tempat pelaburan simpanan berisiko rendah seperti ASB ataupun tabung haji, kan. Baru-baru ni pun ASB mengumumkan dividen, kan. So tempat-tempat ini sesuai untuk kita letak duit simpanan ini jika berlakunya apa-apa kecemasan. Bencana alam adalah salah satu contoh. Dan kita boleh buat apa? Kita boleh gunakan duit ini untuk kita menampung dan membeli, macam saya cakap tadi, barang-barang keperluan, bukannya barang-barang kemahuan. Bukan kehendak, ya. Bukan kehendak. Itu yang penting di sana. Dan saya juga ada jumpa, kalau kita ada bencana ni, kadang-kadang bagus juga kita simpan duit cash ni. Mana tahu kita nak kena belanja cepat, bank kad kita hilang, banjir, naik air. Apa pendapat tuan? Pendapat saya, simpan duit dalam rumah, kan. Terutamanya kalau kita tengok, kita lihat dari segi sudut geografi. Banjir-banjir ini berlaku kebanyakannya di kawasan-kawasan luar bandar. Betul. Di kawasan-kawasan luar bandar, yang mana di kawasan-kawasan luar bandar ni, kalau kita pergi membeli belah, kita pergi ke kedai runcit, mereka tak menggunakan kredit card ataupun mereka tak menggunakan e-wallet misalnya, kan. So kebanyakan daripada mereka menggunakan tunai.
Tapi dalam masa yang sama juga kan, kalau bila kita tengok kan keadaan bila sesuatu kawasan itu dilanda banjir, atau apa-apa bencana alam lah, tanah runtuh dan sebagainya. Tanah runtuh dan sebagainya. Kita nampak bila berlakunya bencana alam ni, mereka dia melenyapkan semua. Kadang-kadang kita nampak air itu sampai kat bumbung. Maka maksudnya kalau kita ada cash dan kita tak sempat nak selamatkan duit kita, duit tunai kita, maka duit itu akan tenggelam begitu sahaja. Banyak orang kata kita letak dalam plastik, kita bungkus cantik-cantik, tapi bila rumah dah hilang terus, kalau katakan tanah runtuh, rumahnya hilang terus daripada tapaknya. Macam mana kita nak cari? Betul. So tapi tak menidakkan kepentingan kita ada tunai. Di mana di sini saya nasihatkan, kalau kita nak simpan duit dalam rumah, boleh. Tapi jangan simpan yang begitu banyak. Kadang-kadang saya ada pernah dengar cerita ataupun ada akhbar yang memberitakan bahawa ada orang hilang 100,000 dalam rumah mereka kerana akibat kebakaran misalnya. So, benda-benda macam ni adalah satu benda yang kita tak boleh nak jangkakan. Bukan, tak semestinya bencana alam sahaja. Rumah kita pun boleh, nauzubillah, terbakar misalnya. So, kalau kita simpan begitu banyak duit dekat dalam rumah, bukan saja dia tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita, sebab kita tahu harga barang makin lama makin naik. Iaitu disebabkan oleh inflasi. Kalau kita simpan duit di bawah bantal misalnya, ataupun di dalam almari kita, duit kita ni nilainya akan dimamah oleh inflasi. Nilainya kurang. Tak bijak, kurang bijak kalau kita simpan duit yang begitu banyak dekat dalam rumah. Tetapi kalau nak simpan pun maybe lah kan, sekurang-kurangnya maybe 1 bulan gaji misalnya, kita ada 1 bulan gaji. Macam saya pun kadang-kadang saya bawa dompet. Yes, sekarang ni kalau saya membeli belah menggunakan e-tunai dan kredit kad, tapi saya pastikan saya ada cash just in case. Just in case ya. Dan kalau kita susunkan kewangan kita dan menyediakan diri bersiap siaga untuk bencana alam, insurans pun kita tak boleh lari juga. Statistik daripada Persatuan Insurans Malaysia menyatakan takut juga ya, 80% daripada pengguna-pengguna kereta tiada insurans bencana alam seperti tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Jadi pendapat doktor di sini untuk agihkan kewangan. Kadang-kadang kata, alamak, premium dia lebih sikit, atau tak apalah, takkan jadi kat saya, tak payahlah nak buang duit kat sana. Macam mana pendapat doktor? Betul. Pendapat saya adalah salah seorang daripada 80% yang tak ambil insurans bencana alam. Okey. Tapi itu sebelum tahun lepas. Tahun lepas, tahun 2021, di mana kita tahu tiba-tiba banyak tempat banjir. Dan biasanya yang banjir ni kat kawasan luar bandar. Misalnya di area Kelantan, Terengganu, Pahang. Kan? Tetapi kita tahu apa yang berlaku pada tahun 2021 di mana dekat Selangor banjir kat tempat-tempat yang sebelum ni tak pernah banjir, tapi banjir disebabkan itu kan. Saya sekarang ni berada di area Lembah Kelang lah. Sekarang ini saya ada 2 kereta, 3 kereta. 3 kereta memang saya tambahkan insurans bencana alam. Benda ni sangat-sangat penting sebab mula-mula saya ingat mahal, premiumnya mahal. Tetapi kalau kita ikut konteksnya, taklah begitu mahal kalau kita nak dibandingkan dengan insurans yang kita bayar. Macam kereta saya itu, kalau saya tengok, kena tambah like RM100-200 sahaja setahun. Maknanya nilainya dalam 0.08 daripada nilai kereta tersebut. Sangat kecil sebenarnya. Betul. Okey, jadi doktor sarankan bukan saja kita bersiap siaga dari segi perancangan kewangan, tapi juga mungkin kita fikir sikit tentang insurans bencana alam. Ya, betul. Okey, baik-baik. Terima kasih diucapkan kepada Sama-sama pembentangan daripada Dr. Adam Zubair kita ya. Terima kasih Dr. Adam. Sama-sama Nas. Selalu kalau dia ada sejuk sikit hati kita. Jadi siap-siap anda semua juga bersiap siaga, bukan saja dari segi perancangan untuk menyediakan diri daripada bencana alam, tapi kalau terjadi anda tidak tersungkur dan terbengkalai begitu saja dengan insurans bencana alam ya. Jadi sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, apa kata kita lihat skrin kita pantau harga emas semasa, terutamanya kepada anda pelabur-pelabur untuk emas ya. Jadi untuk emas 916 harganya pada waktu ini RM261.61 dan untuk emas 999 285.32 Kita kadar pertukaran wang asing pula ya. Untuk dolar Amerika RM4.43. Alhamdulillah semakin berkurangan dan bersorak gembira rakyat Malaysia. 1 dolar Singapura juga berkurangan kepada RM3.28. Untuk rupiah Indonesia 0.028, untuk baht Thai 12.70 dan untuk won Korea 0.35.
Baiklah, untuk bursa saham kita lihat kaunter-kaunter yang semakin meningkat dan juga turun, kaunter yang membuat paling banyak pergerakan. Jadi kalau kita lihat pada skrin kita sekarang, inilah dia kaunter yang paling aktif. Jadi kepada anda yang sedang memantau KLSE kita, inilah masanya beli atau tak beli. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Adam Zubir kita, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sementara itu kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Jadi pada hari ini nak kongsikan berkenaan dengan peluang infak dan berwakaf kepada pembangunan kompleks Ma'had Darul Faizin Melaka. Kita nak terus bersama dengan Ustaz Jafi Abu Bakar Mahmudi, merupakan mudir kompleks Islam Darul Faizin. Assalamualaikum Ustaz. Salam Fariha, insya-Allah. Okey. Hari ini hari Jumaat macam biasa kita bawakan sedikit intipati yang sangat kita nak kongsi bersama rakyat Malaysia. Sama-sama kita menyumbang dan berinfak. Ini berkenaan dengan Ma'had Darul Faizin. Mungkin Ustaz boleh sama-sama kita kongsi berkenaan dengan Ma'had Darul Faizin ni? Ya, insya-Allah. Dan sebelum kita nak start Fariha, saya nak ajak tuan-tuan untuk bertahan sampai habis segmen ni paling tidak, sebab di hujung saya nak cerita satu kisah yang akan bagi motivasi kepada kita untuk kita buat amalan ni, insya-Allah. Tapi kena bertahanlah tuan-tuan. Ma'had Darul Faizin ataupun kumpulan pendidikan Darul Faizin ini telah bermula semenjak 2011 yang lalu. Tahun depan kita akan merayakan ulang tahun yang ke-12 kompleks Islam ataupun kumpulan pendidikan Darul Faizin ini, dan sampai sekarang ni alhamdulillah kami masih menyediakan pengajian percuma daripada pratahfiz, kepada tahfiz, kepada warga mas. Pratahfiz ada sikit yuran lah, RM30 sebulan je macam tu, RM30-40 sebulan macam tu saja. Dan bahkan pelajar-pelajar kita ni subhanallah sampai dia menyambung pengajian keluar negara pun kita menyediakan Ustaz Ismat memberikan peruntukan kepada mereka untuk mereka menyambung pengajian. Jadi kita buka di Madrasah Mahmudiyah, kita buka kompleks Islam Darul Faizin, dan sekarang ni kita nak melangkah masuk ke selatan tanah air dengan pembangunan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka ini, insya-Allah, dan kita masih mengekalkan konsep pengajian percuma, insya-Allah. Pengajian percuma itu yang menariknya. Tapi di dalam membangunkan Ma'had tu Ustaz, sekarang dah berapa peratus kan, berapa masih banyak lagi yang diperlukan untuk pembangunan ni? Baik, alhamdulillah saya nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kami semenjak daripada awal. Saya selalu ulang-ulang bahawa ini bukan madrasah milik saya, tapi milik kita bersama. Kita yang bangunkan dia bersama. Dan manfaatnya kita akan sama-sama dapat bersama, dan mudah-mudahan kita akan kongsikan juga manfaat ini seluruhnya, bukan setakat untuk kita, kepada ahli keluarga kita dan kepada ibu dan ayah kita yang telah pun meninggal dunia ataupun masih bersama dengan kita. Tuan-tuan, alhamdulillah atas sumbangan dan sokongan tuan-tuan, fasa pertama kita pembangunan masjid yang tuan-tuan saksikan tadi dan asrama pelajar Salih Ala Muhammad, Allahumma salli Muhammad, telah pun mencapai 90% pembangunan dan nak siap sangat dah, nak handover dah pun. Dan kita mula Ustaz Ismat untuk membangunkan fasa kedua, iaitu rumah warga mas dan bangunan akademik dan juga rumah guru dan kaki tangan, insya-Allah. Mudah-mudahan ujung dalam tahun ini, tahun 2023 ni, awal tahun ni kita akan mula buat pengambilan pelajar, dan insya-Allah. Alhamdulillah. Maknanya ada sikit lagi lah ni nak bangunkan lagi ni. Sikit je lagi, insya-Allah. Tak sikit kalau separuh lagi. Separuh lagi. Oh, banyak lagi. Banyak lagi. Okey, dengan kesempatan ni Ustaz, mungkin kita dah selalu kita ajak berinfak lah kan. Tapi kadang-kadang kita kena nak segarkan balik ingatan apa kebaikan berinfak tu kan. Tuan-tuan, kita ni macam-macam obstacle kita dalam hidup kita. Halangan-halangan, cubaan-cubaan, ujian dan macam-macam. Rupanya penyelesaian tu ada di hadapan mata kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengah makan, kucing mai dekat kita. Minta makan. Dia tak pergi kat orang sebelah. Dia mai kat kita pasal apa? Sebab Allah nak bagi kelebihan tu dekat kita. Ada satu kisah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu zaman Nabi Musa AS, ada sepasang suami isteri yang miskin. Dia subhanallah mengadu dekat suami dia, kita ni sampai bila kita duduk dalam keadaan kemiskinan macam ni. Lalu isteri dia bagi satu cadangan. Apa kata kita pergi jumpa Nabi Musa dan Nabi Musa minta pada Allah agar Allah bagi pada kita ni sikit kelegaan daripada kekayaan sebagai kehidupan dunia. Maka dia pun berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa lalu berdoa pada Allah, ya Allah, Engkau berilah kepada mereka ni, pasangan suami isteri ni, sedikit kekayaan. Allah menjawab permintaan Nabi Musa AS. Allah kata, aku akan berikan kepada mereka ni 1 tahun kaya raya. 1 tahun aja. Tapi lepas 1 tahun, aku akan angkat balik kekayaan daripada mereka.
Tuan-tuan semua kita tak apalah, setahun pun tak apalah. Lalu subhanallah tuan-tuan, dalam tempoh setahun itu macam-macam rezeki yang mai dan mereka hidup dalam penuh kekayaan. Lalu si isteri kata dekat suami, kita ni hanya akan dapat kaya ni setahun je. Apa kata kita kongsi dengan orang lain sama-sama? Kita kongsi juga dengan orang lain. Lalu suami pun setuju, mereka buka 7 pintu di rumah dia. Berhadapan dengan 7 cabang jalan, dan setiap orang yang lalu, orang miskin semua dia kongsi-kongsikan harta tersebut, dan mereka sibuk dengan urusan mereka tersebut sehinggalah melepasi setahun. Lalu Musa AS pun keheranan. Pasal apa subhanallah orang ni yang Allah kata setahun saja, tetapi dah lebih setahun pun masih mendapat kekayaan? Lalu Allah menjawab, sedekah yang mereka berikan, itu bentuk kedermawanan yang menyebabkan pahala dan ganjaran itu berterusan. Betul lah Allah sebut dalam surah Muhammad Al-Ibrahim, surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan untuknya. Tuan-tuan, demikianlah Allah bagi dekat kita panduan. Kita berhadapan dengan masalah-masalah dalam kehidupan. Ada mungkin kita ada masalah dengan anak-anak kita sekarang. Kita ada masalah ni dengan bebanan hutang kita mungkin. Kita berhadapan dengan pelbagai permasalahan dan obstakel dalam hidup kita. Jalan di antara cara dia ialah dengan kita bersedekah. Infakkan. Tuan-tuan, hari ini kita berada pada pagi Jumaat. Pagi penuh barakah. Kata Ibnul Qayyim, amalan sedekah yang kita buat pada hari Jumaat lebih baik ganjarannya berbanding dengan salih Muhammad hari-hari yang lain, seumpama kelebihan bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan, kami nak mengajak tuan-tuan untuk bagi peluang pada kami untuk kita sama-sama bangunkan Ma'adarul Faizin. Nabi SAW sebut tentang 3 amalan yang tidak akan terputus bila kematian seorang. Sedekah jariah. InsyaAllah di sini kita sediakan wakaf. Mudah-mudahan dapat manfaat yang berterusan. Yang keduanya, salih ala Muhammad, ilmu yang bermanfaat. Kami nak didik anak-anak ni. Mudah-mudahan nanti dia jadi alim ulama, mudah-mudahan. Jadi apa-apa dia menyampaikan ilmu. Dan ketiga, tuan-tuan, salih ala Muhammad ni, tuan-tuan bagi sedekah, insya-Allah kami sediakan buku hadiah-hadiah sikit. Tuan-tuan letakkan slip tu, mesej pada nombor tu, dan insya-Allah kami akan postkan buku-buku kami sebagai hadiah penghargaan kepada sumbangan tuan-tuan, insya-Allah. Kita kongsi rezeki sama-sama, kita menyumbang pun sama-sama. Baik, terima kasih Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, merupakan Mudir Kompleks Islam Darul Faizin. Segala maklumat kita telah kita kongsikan tadi kan, nombor bank dan sebagainya. Baik, kita nak berehat seketika, sekembali nanti kita nak bersama dengan Nas, kita nak bagaimana menyumbang lagi untuk jihad harta di jalan Allah. Semua selepas ini di MHI. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Kembalinya kita di Malaysia hari ini, dan kita wawarkan di ambang Jamadil akhir ini 2 hari lagi. Jadi kita ingin wawarkan cara-cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT di hari Jumaat yang mulia ini, dan bagaimana kita mampu menunjukkan kehebatan jihad harta di jalan Allah SWT. Jadi bersama kita adalah Ustaz Iqbal Zain, sekali lagi menceriakan suasana di Malaysia hari ini. Penceramah bebas dan wakil pertubuhan mihrab kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nas? Alhamdulillah. Ustaz pun datang tepat pada masanya di hari Jumaat yang mulia ini. Mungkin mereka di luar sana ada pepatah Inggeris kata I've got soul but I'm not a soldier, begitu. Saya ada semangat tapi saya bukan askar untuk berjuang di jalan Allah, begitu. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit amalan-amalan yang boleh kita lakukan sebagai fisabilillah ke jalan Allah SWT. Baik, terima kasih Abang Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, para sahabat-sahabat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sentiasa melimpahkan kita curahan rahmatnya, kasih sayangnya dan kecintaan kepada kita lebih-lebih lagi dalam penghulu segala hari ini, hari Jumaat. Amin. Berkenaan dengan jihad, Masya Allah, ianya mempunyai kefahaman yang mendalam dan tinggi dalam agama kita. Allah Ta'ala mengangkat pahala jihad setinggi-tingginya. Apakah maksud jihad? Jihad adalah segala usaha meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam diri kita sendiri secara individu dan kepada masyarakat dan kepada seluruh manusia dan seluruh permukaan bumi ini. Iaitu usaha meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dalam sebuah firman Allah SWT, Allah Taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sejati itu adalah orang yang percaya yakin kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walam yartabu, dan mereka tidak merasa sangsi dan ragu lagi tentang kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berjihad dengan harta mereka dan nyawa mereka, dan merekalah ulaika humus sadiqun, adalah orang-orang yang benar, yang jujur hatinya, perhubungan jiwanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bicara tentang jihad, ada jihad berkaitan dengan jihad ego, jihad nafsu. Kita menundukkan nafsu kita. Ada jihad kita bersusah payah untuk give up keselesaan kita, kemewahan kita, kekayaan kita. Dan daripada zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah berjuang harta dan nyawa. Jadi ada di antara mereka yang tak mampu untuk keluar berjihad di luar, mereka akan infakkan harta mereka untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Jadi dalam apa yang Ustaz nyatakan sebentar tadi, fisabilillah, ke arah nafsu kita sendiri itulah paling utama. Betul. Tapi bila kita cerita tentang infak dan juga sedekah juga membawa ganjaran-ganjarannya ya. Dan boleh tak Ustaz kongsikan sikit amalan infak dan sedekah yang mampu membawa barakah yang berpanjangan? Baik. Jihad seperti mana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, saya ingin berkongsikan bagaimana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf telah menginfakkan harta yang begitu banyak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Taala memberi jaminan syurga kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau telah menghabiskan seluruh hartanya di jalan Allah. Beliau ada 8 gedung kedai, semuanya diinfakkan sehingga Allah Ta'ala mengirim salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Siti Khadijah radhiyallahu anha telah menginfakkan seluruh harta kekayaannya sehingga Allah Ta'ala mengirim salam kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita semua Allah Ta'ala memberi peluang untuk menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha yang mendapat kiriman salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ini adalah pahala dan ganjaran yang besar bagi orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah semoga kita semua menjalani jalan yang sama untuk mencari rahmat Allah SWT. Jadi untuk pertubuhan mihrab, apakah yang ingin dikongsi dan bagaimana mereka di luar sana boleh menolong untuk meningkatkan kalimah Allah di sini? Saya ingin berkongsi kepada sidang penonton kempen membangun aset-aset Islam oleh pertubuhan mihrab, yang mana tujuan pertubuhan ini ditubuhkan adalah untuk membantu mana-mana institusi untuk membangunkan masjid, membina madrasah, membina sekolah agama dan sebagainya. Dan sekarang ada 2 projek yang penting dan utama dalam usaha kerjasama kami. Yang pertama adalah pembinaan masjid Sungai Nurul Islamiyah di Sungai Choh, Rawang. Yang pada ketika ini tidak dapat menampung lagi jemaah yang begitu ramai. Dan alhamdulillah pihak masjid telah melantik pertubuhan mihrab untuk mengumpul dana mengumpul dana untuk menyediakan kemudahan dan keselesaan bagi pihak jemaah yang hadir. Dan yang kedua adalah pembinaan Mak Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang pada ketika ini masih menyewa kedai, dan pertambahan pelajar menyebabkan tidak dapat lagi menampung pelajar yang ramai. Dan alhamdulillah pihak madrasah sudah membeli sebidang tanah, tetapi kita memerlukan dana daripada tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan dermawan untuk membina masjid, untuk melahirkan para ulama yang meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapat saham dan bahagian daripada perjalanan hidayah yang Rasulullah janjikan kepada kita, ianya akan berakhir dunia ini kemuncaknya dengan kegemilangan Islam. Mari kita bersama-sama dalam saham mengambil bahagian dalam perjalanan menuju ke arah kegemilangan Islam tersebut. Alhamdulillah. Jadi dengan sekali ringkas ya Ustaz, silakan untuk wawarkan kepada penonton di luar sana bagaimana mereka boleh membantu. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, anda boleh membantu dengan menginfakkan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kepada akaun bank yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh mengambil gambar ataupun screenshot. Ada di sana Bank Islam dan juga Maybank. Dan juga anda boleh melayari laman web kami iaitu www.infaqmihrab.com. Semoga Allah Ta'ala berkati setiap ringgit yang kita infakkan di jalan Allah. Dan Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya mengatakan antara sebaik-baik sedekah yang diberikan adalah pada penghulu segala hari, iaitu pada hari Jumaat. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumaat. Terima kasih di atas wawancara kita pada pagi ini. Allah saya baik barakah dengan Ustaz Iqbal di sikit ya. Jadi kita akhiri wawancara kita dengan sedikit bingkisan untuk anda yang terlepas tadi, saksikan.
Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Baik, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan juga sedikit informasi berkenaan dengan Women Talk. Ya, tepat sekali. Bayangkan jika anak-anak anda mempunyai akaun-akaun media sosial, sanggup ataupun tidak. Itulah topik perbincangan kita. Tak sanggup ya? Belum. Ya, belum lagi. Ya, banyak ibu bapa mempunyai pandangan yang berbeza. Ada yang dah buka akaun sejak dari dalam perut, dia dah buka akaun dia. Dan dia tayangkan daripada dalam perut sampailah umurnya sekarang. Tapi untuk saya rasa walaupun kanak-kanak semakin tinggi ya pencapaian mereka dan juga tahap orang kata maturiti mereka, tapi saya memang tak sarankan anak-anak saya. Kawal dulu lah ya. Itulah dia. Jadi kita boleh tengok Women Talk ini, Protecting Their Rights, dalam Women Talk Sabtu 5 petang di T3. Tepat sekali. Baiklah, kita akan mengundurkan diri. Sebelum itu, pada keesokan harinya kita akan kembali ke zaman retro di MHI. Memang favourite awak, saya tahu. Sabar. Okey, lepas tu kita juga buatlah sedikit lintas langsung. Kan sebelum cuti sekolah ni, betul. Lah sedikit apa yang boleh dibawa. Jadi perpustakaan. Bila kali terakhir pergi perpustakaan? Baru saja kita pergi perpustakaan Kuala Lumpur. Alhamdulillah, memang cantik perpustakaan di sana. Jadi kepada anda yang sedang bercuti panjang, sekali lagi kita sarankan berhati-hati apabila keluar berkelah dan sebagainya. Pantau cuaca kembali balik kampung. Perjalanan itu baik-baik sikit. Kepada anda yang menyambut sambutan Hari Christmas, jadi kita sarankan selamat menyambut Hari Christmas dan Happy Holidays. Cuti panjang ni kan, jadi ibu bapa pun kena jaga diri juga jaga kesihatan juga. Awak pun kena jaga diri juga ya? Ya, saya jagalah. Saya tu tengah sunat. Alah, kesian dia kat rumah. Cik, sabar, awak dah jadi lelaki sejati sekarang. Amin. Okey, jaga diri. Baik, assalamualaikum semua.